Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini program kami akan membentangkan mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan. Jadi mari saya perkenalkan dengan lebih teliti antara nama serta gambar ahli kumpulan kami. Jadi baik, ini merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama dikenali sebagai Salihah atau nama penuhnya Nurzul Salihah binti Zulkifli, dan yang kedua adalah saya sendiri, Wan Juwita Aisyah binti Rosli atau dikenali sebagai Juwita, dan yang ketiga adalah Ilya Nurizati dan juga dikenali sebagai Ilya. Jadi hari ini kami akan membentangkan mengenai aspirasi dan hala tuju pendidikan secara lebih mendalam dan spesifik. Baik, ini merupakan isi kandungan ataupun topik yang akan kami bincangkan pada hari ini. Yang pertama terdapat Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Yang kedua adalah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua, iaitu SKPMG 2. Jadi yang ketiga, kami akan membincangkan mengenai 3 gelombang. Apakah 3 gelombang itu akan kami bincangkan pada slide yang seterusnya. Jadi yang keempat adalah 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang keenam adalah 6 aspirasi murid. Jadi terdapat juga 11 anjakan, dan yang terakhir adalah mengenai implikasi terhadap guru. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan dan menelaah isi-isi ataupun topik yang terdapat pada slide ini dengan secara lebih mendalam dan teliti. Dan jadi kami akan mempersembahkan secara grafik. Okey, baiklah. Yang pertama, kita akan mulakan dengan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 atau dikenali sebagai SKPM 2010. SKPM 2010 ni digubal oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti KPM. Selain itu, SKPM ni juga bertujuan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di negara kita. SKPM 2010 ni juga merupakan kesinambungan kepada SKPM Sekolah 2003. Selain itu, apa yang terdapat dalam SKPM ni ialah instrumen penilaian untuk mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan bagi membentuk kemenjadian murid, iaitu bagi menjadikan murid itu seorang yang cemerlang, seimbang dari segi jeris dan sebagainya. Selain itu, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang ditetapkan merangkumi semua aspek di dalam SKPM tersebut. Okey, baiklah. Prestasi sekolah yang dinilai mempunyai 5 standard. Standard yang pertama ialah kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan dan hala tuju ni di mana pemimpin berimpak tinggi dan berupaya mengembleng serta menggerakkan warga sekolah secara bersepadu dalam pendidikan. Maksudnya dalam pendidikan ni ada pemimpin yang berimpak tinggi untuk menggerakkan sekolah secara bersepadu. Hal ini bertujuan untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PDP. Seterusnya, standard 2 iaitu pengurusan organisasi. Pengurusan organisasi ni di mana organisasi mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan manfaat sumber luaran. Hal ini bagi memastikan pengurusan berjalan dengan lancar. Selain itu, standard 3 iaitu pengurusan kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid. Okey, pengurusan ini diurus dengan cekap dan berkesan. Hal ini kerana pengurusan ini bertujuan untuk memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya ialah standard 4 iaitu pengajaran dan pembelajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran ini, guru perlu merancang dan melaksana PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh. Hal ini supaya dapat memperkembangkan potensi dan pencapaian murid di sekolah. Dan yang terakhir sekali ialah standard 5 iaitu kemenjadian murid. Kemenjadian murid ini pendidikan melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Hal ini bagi menjadikan negara kita aman, damai dan harmoni. Baik, saya akan meneruskan pembentangan hari ini mengenai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua atau lebih dikenali sebagai SKPMG 2. Baik, apakah itu SKPMG? Okey, SKPMG adalah
SKPMG2 adalah telah dibina dengan format yang baru yang dibangunkan khusus sebagai panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dengan instrumen berorientasikan tindakan dan menitikberatkan kualiti serta berasaskan evidence. SKPMG2 atau Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua ini adalah merupakan penggubalan semula daripada SKPM 2010 dengan beberapa hasil penambahbaikan hasil daripada maklum balas pelbagai pihak. Jadinya, pada dahulu kala, sudah terdapat SKPM 2010, tetapi SKPMG ini adalah hasil daripada penggubalan semula SKPM tersebut. Maka, SKPMG gelombang 2 ini telah mendapat sedikit penambahbaikan berbanding dengan SKPM yang telah dibina pada 2010 tersebut. Hasil daripada penggubalan semula ini terdapat banyak maklum balas daripada pelbagai pihak untuk menggubal semula SKPM ini menjadi SKPM gelombang kedua. Baik, antara penambahbaikan ini dilakukan adalah untuk meningkatkan kualiti dan juga menyesuaikan SKPM dengan perkembangan pendidikan semasa. Di sini bermaksud SKPM yang terdapat pada 2010 kurang bersesuaian untuk perkembangan masa kini. Jadi, SKPMG2 ini dibina semula untuk seiring dengan perkembangan pendidikan semasa. Jadinya, oleh sebab itu, terbentuklah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Seterusnya, inisiatif yang dilaksanakan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menunjukkan pencapaian positif setakat ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi contoh kemasukan ke sekolah di semua peringkat menunjukkan peningkatan yang sangat ketara sekaligus memastikan kanak-kanak di negara ini terus berada dalam sistem pendidikan. Fadlina berkata KPM sentiasa memberikan perhatian dan mendukung dasar pendidikan yang ditetapkan kerajaan termasuk memastikan kejayaan 5 aspirasi sistem pendidikan iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan yang terkandung dalam pelan pembangunan itu. KPM juga akan memastikan kurikulum kebangsaan melengkapi PPPM dan kekal relevan bagi melahirkan murid yang berdaya saing dan kompetitif apabila tamat persekolahan. Inisiatif yang terkandung dalam PPPM itu juga katanya dipantau rapi unit pelaksanaan dan prestasi pendidikan padu dengan menetapkan sasaran indeks prestasi utama KPI yang kekal melibatkan pengurusan tertinggi KPM. PPPM dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Jadi pelan transformasi pendidikan ini dilaksanakan supaya dapat meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Jadi PPPM ni mempunyai 3 objektif. Yang pertama adalah memahami prestasi cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia, mewujudkan visi dan misi yang jelas untuk sistem pendidikan dan akhir sekali adalah menggariskan transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan. Kemudian PPPM telah mengadakan 3 gelombang. Gelombang yang pertama bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2015 yang memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan pelaksanaan program. Pelan tindakan telah dirancang dan dilakukan pada gelombang 1 ini iaitu standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam mata pelajaran teras iaitu matematik, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kemudian merombak soalan peperiksaan seperti KEBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dan akhir sekali melaksanakan One Bestari Net ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran harian.
Seterusnya, gelombang kedua adalah pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Perubahan struktur pendidikan negara dilaksanakan bagi mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang satu yang disejajarkan dengan inisiatif untuk gelombang yang kedua. Jadi, plan tindakan yang dilakukan pada gelombang yang kedua ini adalah memacu peningkatan sistem, memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika atau kerohanian dan identiti nasional. Yang ketiga adalah mengukuh program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti orang asli dan kumpulan minoriti lain, pintar cerdas dan berkeperluan khas, dan akhir sekali melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kapasiti. Dan akhir sekali adalah gelombang 3 yang pada tahun 2021 hinggalah 2025. Inisiatif dalam gelombang 3 adalah berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi, di mana pada permulaan gelombang ini semua sekolah, guru ataupun pengetua, guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Jadi, plan yang telah dirancang pada gelombang 3 ini adalah meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme dibimbing rakan sejawat, iaitu guru dan pemimpin sekolah saling membimbing, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan sejawat mempunyai bertanggungjawab memenuhi standard profesionalisme. Dan kedua adalah mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan. Okey, baiklah. Seterusnya ialah 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama ialah akses, yang kedua ialah kualiti, yang ketiga ialah equity, yang keempat perpaduan dan yang terakhir sekali ialah kecekapan. Baiklah, kita akan melihat kepada slide seterusnya lebih lanjut mengenai 5 aspirasi sistem pendidikan negara ini. Okey, aspirasi yang pertama ialah akses kepada kejayaan, di mana setiap individu diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak memilih jenis sekolah untuk belajar. Ini bermaksud individu tidak kira bangsa, latar belakang dan sebagainya diberi peluang yang sama. Murid diberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ke peringkat tertinggi. Hal ini bermaksud mereka tidak hanyalah mendapat pendidikan hanya di sekolah rendah dan sekolah menengah, mereka juga akan mendapat pendidikan di institut pengajian tinggi. Yang seterusnya, pembangunan dan kemajuan pendidikan yang diusahakan kerajaan dinikmati semua. Hal ini bermaksud pembangunan dan kemajuan yang dilakukan oleh pendidikan ini akan dirasai oleh semua pelajar yang berada di Malaysia. Okey, seterusnya sistem pendidikan kekal komited membangunkan murid secara menyeluruh. Hal ini supaya nak menjadikan sistem pendidikan kita ni lebih berjaya. Dan yang terakhir sekali, usaha mengarus perdanakan dan memperluas kepada TVET, iaitu teknik. Ini supaya murid yang kurang dalam pembelajaran boleh memasuki ke arah kemahiran supaya mereka dapat mempertunjukkan kemahiran yang mereka ada. Okey, yang kedua ialah kualiti standard antarabangsa, di mana pencapaian pendidikan di Malaysia yang berkembang menghadapi risiko secara relatif dan mutlak. Hal ini kerana jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin lebar. Selain itu, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang hebat. Hal ini supaya sistem pendidikan Malaysia juga dapat bertanding dengan sistem pendidikan luar negara lain yang ada. Dan yang terakhir sekali, sistem pendidikan berprestasi terbaik di dunia, iaitu sistem pendidikan di Korea, membuktikan yang sistem ini mampu berubah dari prestasi lemah kepada prestasi cemerlang. Oleh itu, negara kita juga dapat mengubah prestasi lemah kepada cemerlang jika kita berusaha untuk mengubahnya.
Okey, yang seterusnya ialah equity untuk semua murid. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat akan memastikan hak kesaksamaan pendidikan yang sama untuk semua. Terdapat 3 aspek menyebabkan kewujudan jurang equity berlaku kepada negara kita. Yang pertama ialah pencapaian pendidikan tertinggi ibu bapa. Yang kedua, purata pendapatan isi rumah, dan yang terakhir sekali ialah peratusan murid menerima bantuan asas kewangan. Ketiga-tiga aspek ini telah membuktikan bahawa murid daripada keluarga miskin kurang cemerlang berbanding dengan murid daripada keluarga yang berpendapatan sederhana dan berpendapatan tinggi. Oleh itu, sistem pendidikan negara kita telah mengambil inisiatif untuk menyokong mobiliti sosial dengan menyediakan sokongan tambahan. Antaranya, supaya kejayaan merapatkan jurang menjadikan negara mempunyai sistem pendidikan yang sama di dunia. Hal ini bermaksud negara kita juga dapat menjadi negara yang terbaik dalam bidang pendidikan. Okey, yang terakhir sekali, disebabkan wujudnya jurang equity ni, pendidikan telah mengambil inisiatif untuk menyediakan akses kepada laluan alternatif menarik seperti pendidikan vokasional ataupun TVET. Hal ini supaya dapat memberi peluang kepada murid yang kurang pandai untuk menonjolkan diri mereka. Okey, yang keempat ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Hal ini kerana negara kita terdiri daripada pelbagai latar belakang. Okey. Selain itu, interaksi antara individu dari pelbagai latar belakang, murid dapat memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Hal ini bermaksud dengan cara kita berkomunikasi dengan individu yang lain, kita dapat belajar untuk memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian ataupun latar belakang ataupun salah silah keluarga dia. Okey, dan yang terakhir sekali, pendidikan ni bertujuan untuk memupuk kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain yang dapat membentuk identiti nasional. Ini bermaksud untuk menjadikan kita ni nampak bersatu padu. Okay, dan yang terakhir sekali ialah pelaksanaan berkecakapan tinggi. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecakapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Hal ini kerana sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi yang membolehkan guru dan pengetua memberi tumpuan kepada aktiviti utama PDP yang berkesan. Ini bermaksud sekolah, murid, pengetua dan guru ni amat penting memainkan peranan mereka sendiri untuk menjadikan tahap prestasi sekolah itu lebih baik. Seterusnya adalah aspirasi murid. Aspirasi murid mempunyai 6, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewi bahasa, etika dan kerohanian, dan akhir sekali adalah identiti nasional. Yang pertama adalah pengetahuan. Memiliki keupayaan literasi dan numerasi yang sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan dan membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Jadi murid-murid ini perlulah menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sains, matematik dan sejarah. Jadi implikasinya terhadap guru ialah dapat melahirkan guru berilmu pengetahuan dalam mengajar murid-murid supaya murid ni dapat mendapat banyak ilmu pengetahuan yang dinyatakan dalam PPPM. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ni adalah merupakan elemen yang penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir ni adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, pengetahuan berkembang serta ilmu dijana.
Jadi murid ni perlu mempunyai semangat ingin tahu dan belajar untuk mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat. Pemikiran aras tinggi diperlukan untuk mengintegrasikan dalam usaha memahami sesuatu maklumat yang akan digunakan bagi pencetusan idea. Jadi implikasinya terhadap guru ialah dapat melatih guru supaya berketerampilan agar guru-guru ni dapat melatih murid-murid supaya berfikiran kritis, kreatif dan inovatif. Seterusnya adalah kemahiran memimpin. Kebolehan memimpin orang lain secara berkesan sangat penting untuk memastikan kecemerlangan dan kehormatan sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan negara. Aspek kepimpinan mempunyai 4 elemen iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan keterampilan komunikasi yang berupaya memupuk sifat pemimpin yang cemerlang dan berkesan. Jadi yang pertama adalah keusahawanan, di mana seseorang ni mempunyai daya imajinasi yang tinggi, seorang yang kreatif, mempunyai inisiatif dan mampu membuat perubahan dan menggunakan peluang yang ada dengan baik. Yang kedua adalah berdaya tahan. Daya saing ni adalah faktor yang penting, mampu membantu mengekalkan pertumbuhan dan kesejahteraan sesebuah negara dalam ekonomi global untuk jangka yang panjang. Jadi, sistem pendidikan ni perlu menekankan pembentukan modal insan yang bukan sahaja mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif, malah berkecekapan dalam menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta dan memanfaatkan peluang. Dan yang ketiga adalah kecerdasan emosi. Sistem pendidikan ni perlu menyediakan persekitaran pendidikan yang berasaskan emosi yang positif untuk membantu guru-guru ni membentuk suasana pendidikan yang berkesan bagi melahirkan murid yang dihasratkan. Dan keempat adalah keterampilan komunikasi melalui aktiviti co-curriculum ataupun co-curriculum memberikan peluang kepada murid supaya dapat berinteraksi dan membina keyakinan diri. Jadi sistem pendidikan ni berusahalah membantu murid mencapai potensi mereka melalui pelibatan sebagai pemimpin. Jadi implikasinya terhadap guru adalah guru ni dapat melatih murid di dalam kelas supaya menjadi ketua agar dapat memupuk nilai kepimpinan dalam diri mereka. Yang keempat adalah kemahiran dewi bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa perantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Bahasa Melayu ialah bahasa kebahasaan dan bahasa Inggeris ialah bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Justeru, bahasa Inggeris ini perlulah diberikan penekanan pada sekolah rendah supaya pencapaian pendidikan ini perlu mencapai tahap kelas dunia agar kita ni dapat bersaing di peringkat global. Jadi semua pihak perlulah mengambil peranan bermula daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian juga. Dengan kepelbagaian Malaysia yang unik dan warisan yang berbilang kaum, murid berpeluang mempelajari bahasa tambahan untuk memberikan kelebihan daya saing. Semua murid digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi implikasinya terhadap guru ialah guru dapat membantu dan mengajar murid untuk berkomunikasi menggunakan bahasa selain bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Seterusnya, etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian ini mempunyai 3 iaitu kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik. Kerohanian ini adalah mempunyai pegangan agama yang kuat dan mendukung standard moral yang tinggi serta mengamalkannya sebagai asas hidup. Yang kedua adalah integriti, mempunyai keberanian, disiplin dan semangat melakukan perkara yang betul. Jadi seterusnya ialah tanggungjawab sivik, bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar serta memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Implikasinya terhadap guru adalah guru perlu mengingatkan murid agar mengikuti nilai etika dan kerohanian dalam kehidupan seharian mereka.
Identiti nasional ialah asas kesetiaan atau patriotisme kepada cita-cita bernegara yang luhur dan mempunyai jati diri sebagai warga negara Malaysia, di mana usaha dan pengorbanan dilakukan dengan bijaksana demi kesejahteraan negara. Selain itu, untuk mencapai matlamat identiti nasional ini ialah murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain serta mempunyai semangat kekitaan. Seterusnya, setiap murid perlu mengetahui sejarah Malaysia dan berkongsi pengalaman luar dan dalam sekolah serta berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Jadi, implikasinya terhadap guru ialah dapat melahirkan guru yang bertanggungjawab, iaitu mendidik murid agar menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan mempunyai semangat kekitaan yang tinggi. Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang akan dilancarkan hari ini menjadi agenda nasional ke arah mentransformasikan pendidikan negara supaya lebih berdaya saing. Pelan komprehensif itu mampu memberi impak besar kepada masyarakat secara keseluruhannya dalam membentuk ekosistem pembelajaran yang terbaik dan berkesan. PPPM yang dilaksanakan selama 13 tahun merangkumi agenda nasional yang melibatkan pembangunan prasekolah sehingga sekolah menengah atas. Pada masa yang sama, ia mensasarkan pengurangan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar, jantina serta sosioekonomi. Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 merangkumi 11 anjakan. Ia termasuk penyediaan akses, penguasaan kemahiran bahasa, penghayatan nilai dan transformasi perguruan sebagai profesen pilihan. Kajian semula sistem pendidikan negara dilaksanakan berdasarkan standard pendidikan antarabangsa, peningkatan aspirasi negara, harapan ibu bapa dan masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Laporan awal PPPM melibatkan 12 ahli panel penilai bebas Malaysia, 4 ahli panel penilai bebas antarabangsa, 6 universiti tempatan dan 9 makmal pendidikan. Dalam tempoh 11 bulan pelaksanaan kajian, laporan penyediaan PPPM turut jalankan pakar pendidikan UNESCO, TIMSS, Bank Dunia dan PISA. Baik, diteruskan lagi dengan 11 anjakan. Apakah 11 anjakan ini? 11 anjakan ini dicerita bagi mencapai aspirasi yang diharapkan oleh PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah menggariskan 11 anjakan ini. 11 anjakan ini menjadi tunjang kepada transformasi pendidikan negara. Seterusnya, setiap anjakan perlu memberi impak sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem. Antara 5 keberhasilan sistem itu adalah terdiri daripada akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Baik, pada slide seterusnya, saya akan membincangkan lebih mendalam apakah yang terdapat dalam 11 anjakan ini. Okey, kita akan beralih ke slide pembentangan yang seterusnya. Baik, kita akan melihat secara lebih mendalam apakah 11 anjakan itu tadi. Baik, anjakan yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua adalah memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Anjakan yang keempat adalah transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan yang kelima adalah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan bagi setiap sekolah. Anjakan yang keenam adalah mengupaya JPN, PPD dan juga sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan yang ke-8, mentransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas.
Anjakan yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir adalah anjakan yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Baiklah, hal yang terakhir yang akan dibincangkan ialah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi pertama ialah dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini, guru perlulah berkeupayaan untuk merancang dan melaksana PDP serta memastikan objektif dan matlamat tercapai. Selain itu, kebijaksanaan dan penelitian guru dalam perancangan, pengawalan, bimbingan, dorongan dan penilaian penting bagi mencapai kecekapan dalam PDP. Hal ini supaya dapat menjadikan PDP itu adalah baik. Okey, yang terakhir sekali, guru perlulah bersungguh-sungguh memperkembangkan potensi dan pencapaian murid, menerusi cara berfikir, nilai dan kelakuan murid pada tahap optimal secara berterusan. Hal ini supaya dapat menjadikan murid yang seimbang. Okey, yang kedua, pembangunan profesionalisme. Pembangunan profesionalisme ni dapat dilestarikan melalui pembaharuan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Seterusnya, guru perlu berani menerapkan pelbagai cabang ilmu bagi mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran berkesan. Hal ini contohnya, guru itu tidaklah terbantik kepada satu bidang sahaja. Okey, yang terakhir sekali, menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini supaya menjadikan profesionalisme kita dipandang baik oleh orang luar. Implikasi yang ketiga ialah tentang kemahiran teknologi. Guru menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan dalam mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi. Guru dapat menggabungkan alat dan sumber kontemporari bagi memaksimalkan pembelajaran menggunakan TMK di dalam kelas. Guru juga boleh mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang profesional dalam masyarakat global dan digital. Hal ini supaya mereka dapat memandang mereka dapat memandang bahawa teknologi juga dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, mempunyai wawasan. Guru perlulah memiliki wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berfikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah serta kemenjadian seseorang murid. Hal ini supaya sekolah boleh mencapai prestasi yang terbaik dan murid juga dapat menjadi murid yang baik. Okey, dan yang terakhir sekali, guru mestilah mencapai standard global agar ilmu dan kemahiran dicurahkan sejajar hasrat PPM supaya murid dapat berdaya saing di peringkat antarabangsa. Ini bermaksud guru perlulah mencapai standard antarabangsa supaya kita juga sebagai guru ni dapat membawa murid kita untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa. Baiklah, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik yang terakhir ialah menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti hasrat PPM. Hasrat tersebut telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai rohani. Dan yang terakhir sekali, guru harus berusaha menghasilkan murid yang mempunyai identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kurikulum serta aspek pembangunan sasial murid. Hal ini supaya dapat menjadikan kemenjadian seseorang murid itu di tahap yang optimum. Sungguh cantik si anak dara, kalau tersenyum memikat hati, kalau tersilap tutur bicara, maaf dipintas penuh hati. Itu sahaja pembentangan daripada kami, iaitu kumpulan 3. Harap pembentangan kami ini dapat memberi manfaat kepada anda semua.